Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah al-mab'uth rahmatan lil alamin alladhi arsalahu Allahu baina yaday as-sa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, para pelajar, muslimin muslimat di mana sahaja anda berada, alhamdulillah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah dapat kita teruskan lagi untuk slot tadabbur kita yang berikutnya. Semalam kita dah masuk awal surah Al-Muzammil. Hari ini 11 Safar. Hari ini 11 Safar 1443 Hijriah bersamaan 18 September 2021. Hari ini hari Sabtu, alhamdulillah masih cuti lah. Kalau kita di Kelantan ni masih cuti hari ni hari-hari Minggu. Jadi kita nak sambung balik yang perbincangan semalam tentang beberapa kelebihan solat malam. Sebelum kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Semalam kita dah bincang tentang Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW yang sedang berselimut untuk bangun salat malam. Sama ada dengan kadar 1/2 ataupun kurang sedikit ataupun lebih sedikit, dan diperintahkan untuk membaca Quran dengan tartil. Semalam kita dah kemukakan satu hadis daripada Abdullah bin Salam, iaitu Nabi berpesan seawal Nabi tiba di Madinah, sebarkan salam, berilah makan kepada orang miskin, hubungkan silaturrahim, dan juga salatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Kemudian kita nak lihat hadis yang lain tentang kelebihan salat malam ataupun qiyamul lail. Itu daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannah ghurfatun. Fil jannah, dalam syurga, Nabi kata ada ghurfah, ada sebuah tempat macam bilik lah. Tapi bilik dalam syurga ni tidaklah sama dengan bilik di rumah kita. Ini mestilah bilik yang special, yang besar. Fil jannah ghurfah. Fil jannati ghurfatun yura zahiruha min batinha. Ghurfatun yura zahiruha min batinha. Dalam syurga ada sebuah ghurfah, sebuah bilik ataupun kediaman yang yura zahiruha, zahir min batinha. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, juga oleh Tabarani dalam Mu'jamnya. Sesungguhnya dalam syurga ada ghurfah, ada sebuah
bilik ataupun kediaman yang dapat dilihat yang zahirnya daripada yang batinnya. Maksudnya dapat dilihat bahagian luarnya daripada bahagian dalamnya. Ataupun wabatinuha min zahirha, dapat dilihat yang dalamnya daripada luarnya. Maknanya orang duduk dalam boleh lihat luar, luar boleh nampak dalam. Seperti dinding yang kaca luksina lah. Kaca luksina, seperti itulah. Allah Ta'ala sediakan ghurfah ni untuk siapa? A'addahallahu liman at'ama at-ta'am. Allah Ta'ala sediakan untuk sesiapa yang beri makan makanan. Yang ini suka memberi bantuan kepada orang miskin. Khususnya dalam bentuk it'am at-ta'am, beri makan makanan. Itu yang sangat ditekankan oleh agama. Itu pun kita dah bincang dalam surah surah Al-Ma'arij itu. Mereka mengatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin dalam surah Al-Haqqah. Baik, yang pertama at-ta'amat ta'am. Yang kedua, untuk orang yang ada sifat ni adalah atabal kalam, yang baik perkataannya, yang elok perkataannya. Dan yang ketiga adalah orang yang bata qaiman, melalui malam hari dengan qaiman, dengan berdiri untuk beribadat ketika wannas niam, ketika semua manusia yang lain tidur. Itu yang akhir tu, wa bata qaiman, bata yabitu maknanya melalui waktu malam. Bata maknanya melalui waktu malam. Kalau dalam ibadat haji, jemaah haji perlu mabit. Mabit di Muzdalifah maknanya bermalam. Mengambil tempat itu untuk bermalam. Bata yabitu mana melalui malam hari dengan qaiman, dengan berdiri. Maksudnya dengan beribadat kepada Allah ketika orang lain sedang tidur. Ini hadis daripada Abdullah bin Amru yang dikeluarkan oleh Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi salah satunya adalah orang yang bangun salat malam, dapatlah suatu kediaman yang special ni. Baik. Kemudian kita lihat yang lain, adalah hadis yang lain Nabi SAW menyebut alaikum biqiyamil lail. Ini biasa kita dengar bila kita menyentuh tentang kelebihan salat malam, biasanya penceramah kita, ustaz-ustaz kita ada sebut hadis ni. Alaikum biqiyamil lail. Nabi kata kamu mesti salat malam. Alaikum ni kalau dalam bahasa Arab kaedahnya seolah-olah wajib, walaupun salat malam tu tak wajib, tapi seolah-olah wajib. Alaikum biqiyamil lail. Okey, dah cukup dah, rasa dah ada kalau cari tu. Hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dalam sunannya. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Kamu perlu melakukan salat malam, qiyamul lail, kerana dia menjadi da'bu, kebiasaan. Kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, ataupun orang soleh ialah di kalangan umat terdahulu. Ia menjadi kurbatun ila rabbikum, menjadi perkara yang boleh mendekatkan kamu kepada Tuhanmu, wa makfaratun lissayiat, boleh menghapuskan. Kena cari perawinya daripada Abu Umamah Al-Bahili, sebab dia ramai perawi hadis ni. Ada daripada Salman Al-Farisi pun, ada yang lain pun. Dari kalangan sahabat ramai yang meriwayatkan hadis ni. Maknanya hadis ni bukan Nabi sebut sekali, banyak kali. Dan diriwayatkan oleh ramai sahabat-sahabat, termasuklah salah seorangnya Abu Umamah Al-Bahili. Sebab apa Nabi suruh qiyamul lail? Sebab ia menjadi suatu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh yang terdahulu, dari kalangan umat terdahulu. Ianya adalah makfarah, menghapuskan dosa kesalahan, juga manhatun anil ismi, boleh mencegah daripada perbuatan dosa. Boleh mencegah daripada perbuatan dosa. Kemudian tentang waktu mustajab doa, itu pun kita dah bincang dah semalam, tentang hadis antara waktu yang mustajab doa 1/3 akhir malam. Yang satu lagi kita nak lihat Nabi SAW begitu bersungguh-sungguh. Kita pun dah lihat semalam hadis Aisyah, sehingga Nabi salat bengkak ataupun pecah-pecah kakinya, tak lain dan tak bukan semata-mata nak jadi hamba yang
bersyukur. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, lima tasna'u hadha? Lima tasna'u hadha? Lam mim lima tasna'u hadha? Kenapa kamu lakukan begini ya Rasulullah? Ini kenapa kamu sanggup bersusah payah untuk bangun salat malam sehingga setahun ni lah sampai kaki bengkak-bengkak ataupun pecah-pecah, maknanya begitu bersungguh-sungguh. Dan kita kata kalau setakat semalam dua mungkin tidak setara tu, maknanya dah banyak malam, dah lama Nabi dengan cara sebegitu. Lalu Aisyah tanya, lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Kenapa kamu lakukan begini, beribadat sampai begini sekali? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik. Padahal Allah Taala telah ampunkan untukmu dosamu yang terdahulu. Mana kesalahanmu yang terdahulu kalau ada pun Allah Taala dah ampunkan. Begitu juga wa ma ta'akhkhara, dan yang terkemudian pun. Maka jawapan Nabi, afala uhibbu, tidakkah aku suka an akuna 'abdan syakura, untuk menjadi hamba yang bersyukur. Falamma kasura lahmuhu shalla jalisan. Apabila sudah banyak dagingnya, maksud daging itu bila Nabi dah semakin berisi badan dia, dah semakin gemuk sikit, lalu dia salat pun duduk. Maknanya salat malam ni kalau kita rasa tak larat nak salat berdiri, lama kita boleh duduk. Jadi pentingnya bangun salat malam dengan niat untuk lebih menjadi hamba yang bersyukur. Itu yang kita nak. Bukan soal orang kata yang buat yang fardu pun dah cukup dah, okey dah, betul. Yang utama adalah kita melaksanakan yang fardu, itu yang penting. Yang sunat pun kita kena buat juga sebab kita nak berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Ada satu hadis kursi, Allah Ta'ala menyatakan setiap satu amalan sama ada yang fardu yang sunat ni dia ada kelebihan. Ni kita bincang tentang salat malam ni, yang sunat, yang fardu lebih utama. Apa hadis kursi tu? Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ma taqarraba ilayya 'abdi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaih. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'. Okey dah, rasa dah cukup. Tekan itu boleh jumpa dah tu. Hadis ni sahih, riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Ma taqarraba ilayya, ataupun idza taqarraba al-'abdu. Kalau mungkin di bawah lagi tengok yang lain bermula dengan ma. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu amalan yang lebih aku sukai selain daripada dia melakukan apa yang aku fardukan kepadanya. Lagi bawah lagi. Ma taqarraba ilayya. Ma taqarraba ilayya. Tu baru jumpa. Ma taqarraba ilayya 'abdi. Tiadalah hambaku mendekatkan diri kepada aku bimisli ada'i ma iftaradtuhu alaih. Seumpama dia melakukan apa yang aku fardukan kepadanya. Maknanya Allah Ta'ala lebih suka untuk kita mendekatkan diri kepadanya melalui amalan-amalan yang difardukan. Itu yang menjadi keutamaan. Yang keutamaan kita buat fardu dulu. Tiadalah hambaku mendekatkan diri kepada aku seumpama dia melakukan apa yang kufardukan. Itu yang lebih Allah Ta'ala sukai. Dalam lafaz lain disebut ahabba ilayya, yang lebih aku sukai. Dan sentiasalah hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hambaku menghampirkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunat. Nawafil maknanya amalan-amalan sunat, termasuklah qiyamul lail. Qiyamul lail, solat malam, amalan sunat. Sehinggalah uhibbahu, aku mencintainya, aku mengasihinya. Ini cinta yang lebih khusus. Memang Allah Ta'ala kasih kepada semua hambanya. Berdasarkan ayat wallahu ra'ufum bil ibad. Allah Ta'ala sangat ra'uf, sayang, kasih kepada hamba-hambanya. Jadi bila si hamba itu dapat menambahkan amalan sunat di samping amalan fardu,
maka memberikan nilai tambahan kepada hub cintanya Allah kepada hambanya, hatta uhibbahu, sehinggalah ke akhir hadis. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, bila kita berbincang tentang salat malam, kita nak lihat sedikit bagaimana Nabi bangun salat malam dalam satu hadis yang disebut oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas. Suatu hari Abdullah bin Abbas menceritakan dia ni annahu bata lailatan. Hadis itu bermula dengan annahu bata, dia bermalam pada suatu malam, inda Maimunah, di rumah isteri Nabi Maimunah. Maimunah ni ibu saudara kepada Ibnu Abbas. Zaujin Nabi, Maimunah zaujin Nabi. Wahia khalatuhu, wahia, dan Maimunah itu adalah ibu saudaranya, ibu saudara sebelah mak dia. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Pada masa yang sama, Maimunah ni mak saudara Ibnu Abbas, isteri Nabi. Kok mana pula, tak apa, kita tengok hadis ni dulu sebelum kita titih waris dia. Kelantan kata titih waris. Nak tengok dia punya salah silah hubungan kekeluargaan. Hadis ni panjang. Hadis ni panjang. Kata Ibnu Abbas suatu malam, sebab kita nak berbicara tentang salat malam, bermalam lah. Annahu bata, dia telah bermalam atau melalui malam hari di rumah ibu saudaranya, khalah dia, namanya Maimunah, Maimunah bintil Al-Harith. Maka dia pun ceritalah. Dia cerita, dia kata faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bangun untuk yusalli minal lail, untuk solat malam. Jadi bila Nabi bangun, dia kata dia pun bangun jugalah. Kumtu fatawadda'tu, aku pun berwuduk, kemudian aku pun berdiri sebelah kirinya. Lalu Nabi pun heret aku supaya aku berdiri sebelah kanan. Jadi kalau makmum seorang, imam makmum seorang je di belakang imam, maka dia kena berada sebelah kanan. Kemudian Nabi solat di sini dia kata sebanyak 13 rakaat. Baik, kita lihat matan yang lain. Ada matan yang lain sebab ni ringkas. Ada matan yang lain yang dia cerita apa yang Nabi buat selepas bangun. Sebelum solat, apa yang Nabi buat selepas bangun. Kita lihat matan yang lain. Bawah lagi ada. Bukan hadis ni, bukan lagi, bawah lagi. Bukan juga. Sebab hadis ni banyak jalan cerita yang disebut oleh Ibnu Abbas yang hampir-hampir sama dengan beberapa matan yang lain. Kalau tak jumpa juga tak apa, kita ambil matan yang lain. Dia beritahu istaiqadha. Ibnu Abbas beritahu, sebab hadis ni panjang dan terdapat beberapa riwayat lain yang juga daripada Ibnu Abbas, tapi cerita lain-lain tapi hampir sama, cerita lain-lain. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi terjaga daripada tidur, apa tindakan yang Nabi buat? Fajalasa, dia duduk. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajalasa. Fajalasa yamsahun naum an wajhihi biyadihi. Fajalasa yamsahu. Yamsahu rasa dah cukup dah, mungkin dah ada. Yamsahu an-naum. Jadi Ibnu Abbas cerita, dia kata satu malam dia pergi rumah ibu saudaranya Maimunah untuk menempati dia. Masa ni Ibnu Abbas masih kecil lagi. Kita kena ingat Ibnu Abbas ni bukan dewasa, dia masih kanak-kanak lagi ataupun sekitar umur belasan tahun. Jadi dia menumpang tidur rumah Nabi, rumah Nabi dan isterinya Maimunah. Nabi ada beberapa rumah yang disediakan untuk isteri dia. Kemudian dia beritahu bila sampai idza intasafal lail, bila sampai pertengahan malam, 1/2 malam. Nanti kita dah bincang semalam, qiyamul lail 1/2 malam, ataupun qablahu, ataupun sebelum 1/2. Tak cukup 1/2 lagi Nabi bangun dah awal lah.
ataupun ba'dahu biqalil, ataupun selepas kadar 1/2 malam dengan tambahan sedikit masa. Itu yang sama ada dalam ayat tu sebut nisfahu awin qus minhu qalilan aw zid alaih. Sama ada, ini Ibnu Abbas tengok ni dia perhati, dia kata sama ada Nabi bangun intasafa minal lail, 1/2 daripada malam, ataupun lebih sedikit ataupun kurang sedikit daripadanya. Kemudian Nabi pun bila Nabi tersedar, istaiqadha ni terjaga daripada tidur, yamsahu an-nauma, dia menyapu rasa tidur. Rasa tidur, merasa mengantuk lah. Merasa mengantuk, an-nu'as. Rasa mengantuk tu disapu daripada mukanya, sebab bila mengantuk ni mungkin mata kita suka nak celik. Disapu dengan kedua tangan. Kedua tangan, fahamlah kedua tangan maknanya tangan tapak tangan kanan sebelah mata kanan, tapak tangan kiri sebelah mata kiri, itu Nabi buat. Kemudian dia pun membaca 10 ayat yang menjadi khawatim, penutup bagi surah Ali Imran. Ini pernah timbul soalan, ada jemaah kita tanya sebelum ni. Kalau tak silap saya, Puan Rohana tanya sebelum ni, inilah betul lah, inilah hadisnya. Semakoma, kemudian Nabi pun bangun, pergi mengambil satu bekas air yang diletakkan di dinding untuk berwuduk dengannya. Kemudian dia ada sambungan lagi tu, hadis tu ada sambungan lagi. Oh, kita ada di sini. Dia ada sambungan lagi, panjang lagi. Kemudian bila Nabi buat begitu, Ibnu Abbas pun lakukan perkara yang sama. Kemudian dia beritahu, dia kata fasalla raka'ataini dalam matan tu, hadis riwayat Imam Bukhari. Dia kalau riwayat lain mungkin tak sama punya matan dia mesti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Abbas dalam menyatakan kitabul wudu, bab Nabi berwuduk sebelum solat malam. Jadi Nabi solat, ni di cara solat malam Nabi, ada yang tanya macam mana. Nabi solat raka'ataini summa raka'ataini summa raka'ataini. Nabi solat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Kalau bilang tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 maknanya di sini Ibnu Abbas merekakan ada 12 rakaat Nabi solat, kemudian summa autara, kemudian dia pun kalau kita bilang ini solat raka'ataini 2, summa raka'ataini 2, 4, summa raka'ataini 2 lagi 6, summa raka'ataini 2 lagi 8, summa raka'ataini 2 lagi 10. Dalam riwayat ini 10, summa autara, kemudian barulah berwitir. Berwitir mana 1 rakaat jadilah 11. Lepas selesai semua 2, 2, 2, 2, 1 witir, summa ittaja'a, kemudian dia pun duduk macam mana ittaja'a, duduk mengiring, duduk atas rusuk lah. Orang Kelantan kata duduk nyenggeng. Duduk nyenggeng tu sehingga datang kepadanya muazzin. Muazzin ni itu Bilal bin Rabah untuk melakukan azan subuh. Kemudian dia pun salat 2 rakaat yang ringkas, kemudian dia pun keluar dan salat subuh di masjid. Ini pengalaman yang diceritakan oleh Ibnu Abbas tentang salat malam Nabi. Hak kita cerita sebelum ni hadis Aisyah tu hak riwayat lain. Hak ni daripada Ibnu Abbas yang merupakan sepupu Nabi. Baik. Apa kaitan Ibnu Abbas tadi? Kita nak bincang tentang hubung kait. Ibnu Abbas dengan Nabi ni sepupu sebab ayah Ibnu Abbas yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah bapa saudara Nabi. Ibnu Abbas ni nama dia Abdullah bin Abbas. Tapi lebih dikenali dengan Ibnu Abbas. Baik, Maimunah. Siapa Maimunah? Maimunah isteri Nabi, Maimunah binti Al-Haris, adalah ibu saudara Nabi sebelah ibu Ibnu Abbas. Apa dia mak Ibnu Abbas? Mak dia namanya Lubabah Al-Kubra binti Al-Haris. Jadi Maimunah ni adik-beradik perempuan dengan Lubabah. Pada masa yang sama, suami Lubabah iaitu Al-Abbas, bapa saudara Nabi. Adik Lubabah Maimunah pula jadi mak saudara Ibnu Abbas. Jadi dia ada pertalian. Jadi Nabi dengan Ibnu Abbas sebelah ayahnya Al-Abbas, dan Ibnu Abbas dengan Maimunah sebelah ibunya Lubabah. Baik. Kemudian kita lihat satu lagi hadis, bila ada semalam jemaah tanya saya tentang soalan bila kita sebut Nabi solat ada mula solat malam dengan 2 rakaat yang ringkas. Nabi bila dia solat malam istaftaha, dia memulakan solat malamnya dengan biraka'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringkas yang kita dah kemukakan matan tu semalam. Jadi ada yang tanyalah, timbul soalan yang
bertulis adakah 2 rakaat itu salat sunat wudu. Jadi tak ada petunjuk yang jelas adakah itu salat sunat wudu, adakah itu salat sunat tahajud, tapi boleh dilakukan, tak ada masalah. Setiap kali berwudu, sama ada kita nak lakukan salat sunat wudu ataupun salat sunat terus salat sunat tahajud pun boleh. Baik, kita lihat hadis ni dikemukakan oleh Imam Bukhari berhubung dengan kaedah berwudu. Ni kita nak semak balik kaedah berwudu. Sebab bila kita bangun solat malam, kita tak boleh terus solat, kita kena wudu dahulu. Dalam bab yang disebut bab sapu kepala semuanya, Imam Bukhari menyebut berhubung dengan ayat yang ke-6 surah Al-Maidah, wamsahu biru'usikum. Berkata Ibn al-Musayyib, itu Sa'ad al-Musayyib, seorang wanita juga, cara dia sapu kepala ketika wuduk sama dengan ar-rajul, lelaki juga, iaitu tamsahu ala ra'siha. Seorang wanita dia kena sapu habis. Lalu ditanya kepada Imam Malik, ayujzi'u an yamsaha ba'dar ra'si, adakah mencukupi seseorang tu sapu sebahagian kepala? Ini kalau dalam mazhab al-Imam Syafi'i cukup memadai sapu dengan sedikit. Tapi yang lebih selamat, lebih baik adalah sapu semuanya, sebab ada riwayat yang sahih. Lalu Imam Malik berhujah dengan hadis riwayat Abdullah bin Zaid. Ini kita nak lihat baik. Apa matannya? Kata Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini datuk kepada Amru bin Yahya. Dia kata, atastati'u an turiyani, atastati', adakah mampu, adakah engkau boleh, adakah anda boleh, ini si cucu ni bertanya kepada datuknya Abdullah bin Zaid, dia tanya, bolehkah engkau perlihatkan kepada saya kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk? Siapa yang minta pertanyaan, siapa yang mengemukakan soalan ni? Amru bin Yahya. Dia tanya kepada datuk dia Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ni salah seorang sahabat Nabi lah. Dia kata, boleh tak atuk ceritakan bagaimana cara wuduk Nabi ni? Lalu jawab datuk dia Abdullah bin Zaid, atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Rasa cukup dah itu, matan tu rasa ada dah dalam Sahih Bukhari. Bahawa seorang lelaki namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini adalah datuk kepada Amru bin Yahya. Abdullah bin Zaid ini sahabat Nabi. Jadi Amru bin Yahya kata, atastati an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Ni ada kaitan dengan solat malam. Sebab kita bangun malam, kita fahamlah bila kita tidur, mana wuduk kita dah batal. Bila wuduk batal, mana kita kena berwuduk. So kita kena tahu cara wuduk. Tak apa kita semak balik. Sebab kita pun dah lama berwuduk. Kalau ada yang tak betul, kita kena betulkan. Maka kata Abdullah bin Zaid, ya, tak apalah, bolehlah. Si datuk ni nak ajar kepada cucunya Amru. Fada'a bima, maka dia pun minta air. Fa'avragha, lalu dituang air ke atas kedua tangannya. Basuh tangan dulu. Basuh tangan dulu. Dibasuh sebanyak marrataini, 2 kali. Kemudian kata Abdullah bin Zaid, Nabi pun madmadha, berkumur-kumur. Madmadha mana berkumur-kumur, wastanthara, memasukkan air dalam hidung. Berapa kali Nabi buat? Dia kata salasan, 3 kali. Jadi sebelum perkara pertama, bila kita berwuduk, kita kena berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Itu salah satu bahagian muka yang perlu kita bersihkan. Mungkin ada pendapat fiqh, ulama fiqh kata sunat ke, wajib ke, bila benda ni sabit dalam hadis Nabi, dalam riwayat yang sahih, maka kita buatlah. Sebabnya kita lakukan. Kemudian apa dia? Kemudian kata Abdullah bin Zaid, Nabi membasuh mukanya 3 kali. Basuh muka, pertama berkumur, masukkan air dalam hidung, basuh muka 3 kali. Thumma ghassala yadayhi marrataini. Kemudian Nabi membasuh kedua tangannya 2 kali. Maknanya tangan sebelah kanan daripada siku ke hujung jari 2 kali basuhannya. Tangan sebelah kiri daripada siku ke hujung jari 2 kali juga. Ilal mirfaqain, hingga sampai bahagian 2 siku lah. Kemudian akhir sekali, thumma masaha ra'sahu biyadihi. Kemudian Nabi menyapu kepalanya dengan 2 tangannya.
Macam mana sapu tu dua tangan, iaitu fa'aqbala bihima wa adbara. Maka dia meletakkan dua tapak tangan, bukan basuh je sapu, tangan cuma dibasahkan sedikit, sapu depan ni bahagian atas dahi, dan terus ditarik ke belakang, tahu ke belakang. Kemudian terus bada'a dimulakan bimuqaddam ra'si, dimulakan cara Nabi basuh kepala tadi di bahagian depan kepalanya. Thumma hatta dhahaba bihima ila qafahu, semua dia pergi sampai kepada bahagian belakang, dia punya bahagian belakang leher dia. Thumma raddahuma, kemudian kata Abdullah bin Zaid, aku tengok Nabi pun tarik balik, tak angkat tapak tangan tadi, lalu dikembalikan ilal makan allazi bada'a minhu, ke tempat yang dia mulakan tadi. Mana ketika Nabi sapu kepala untuk wuduk, dua tapak tangan letak depan ni, depan atas dahi, tarik ke belakang. Bila sampai belakang, kemudian tarik pula ke depan, habis. Sekali sahaja. Sekali sahaja. Selesai, summa ghassala rijlahi, kemudian dia pun membasuh kedua kakinya. Itu cara wuduk Nabi yang disebut oleh Abdullah bin Zaid dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita rasa apa yang kita lakukan selama ni tak bertepatan dengan sifat wuduk Nabi, maka kena perbetulkan. Jadi yang lebih baik, basuh kepala, mungkin sebahagian kita ambil sikit je, dia sapu sikit lah, kita kata okeylah, itu ada pendapat ulama fiqh sebut kita ada masalah. Tapi bila kita dah tahu hadis ni, lebih baik kita ikut apa yang sahih, sebab hadis sahih riwayat Imam Bukhari, tak ada masalah. Kecuali kalau orang ikut pendapat mana-mana mazhab fiqh, ulama fiqh yang dia tak tahu dalil, itu tak ada masalah sebab dia muqallid. Tapi bila kita tahu, maka untuk kita ikut Nabi SAW itu yang lebih utama. Bahkan Al-Imam Syafi'i banyak dalam riwayat menyebut, antaranya yang dapat saya kemukakan di sini, apa dia sebut? Sebab zaman Imam Syafi'i masih banyak hadis-hadis yang tidak sampai kepada dia. Imam Bukhari ni dia kumpulkan hadis ni awal kurun ketiga. Awal akhir kurun kedua, dan dia meninggal pada tahun berapa? 251 Imam Bukhari, mana pertengahan kurun ketiga. Sedangkan Al-Imam Syafi'i tahun 204 dia dah wafat dah. Maknanya ketika Imam Syafi'i wafat 204, Sahih Bukhari belum siap lagi, masih dalam proses dikumpulkan. Jadi kemungkinan besar hadis ni tak sampai kepada Imam Bukhari. Kepada Imam Syafi'i. Hadis ni mungkin tak sampai kepada Al-Imam Syafi'i. Kalau kita belajar dalam fiqh perbandingan, bahawa dalam mazhab Syafi'i memadai sapu kepala dengan sebahagian sahaja, ba'dur ra'si. Sebab tu Imam Syafi'i, sebab dia tahu banyak hadis-hadis yang boleh sampai kepada dia, maka antara dia pesan, dia kata, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu. Apabila kamu mendapati dalam kitabku ini, tak kiralah dalam mana-mana kitab yang Al-Imam Syafi'i rahimahullah tulis, tiba-tiba khilaf bercanggah dengan sunnah Rasulullah, dia kata kamu peganglah, ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkan apa yang aku katakan. Jadi kalau selama ni kita berwuduk, kita basuh sikit ya, dengan alasan kita kata kita ikut mazhab Syafi'i, bila kita dah tahu apa yang sahih daripada Nabi, bukan sapu sebahagian, tapi sapu ke semua. Nabi guna dua tapak tangan, sebagaimana dikhabarkan oleh Abdullah bin Zaid itu, dia letak bahagian depan, ditarik ke belakang, kemudian tarik sekali lagi ke depan tanpa diangkat tapak tangan, sekali sahaja, bukan 2-3 kali, sekali sahaja. Jadi untuk kepala tidak basuh tapi sapu. Berdasarkan ayat wamsahu biru'usikum, dan sapulah dengan kepalamu. Kemudian anggota yang lain dibasuh. Cuma tangan di sini 2 kali sahaja, kata Abdullah bin Zaid. Dia mengkhabarkan cara wuduk Nabi yang dia lihat. Ada lagi lah beberapa hadis yang lain, antaranya daripada Uthman bin Affan pun sama juga, begitu juga sifat wuduk Nabi. Baik. Kemudian kita nak sambung untuk ayat yang berikutnya, kita nak sentuh hari ini, dah 7 lebih dah, kita belum masuk lagi, iaitu warattilil Qur'ana, barulah masuk kepada bacalah Quran dengan tartil. Semalam kita dah ambil 5 ayat, ayat pertama sampai ayat kelima, cuma kita hanya sempat ayat ketiga semalam. Bacalah Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Baik kita lihat. Ma makna at-tartil fi tilawatil Quran. Apa makna at-tartil?
Jadi boleh taik perkataan makna at-tartil. Bagi para jemaah yang dah biasa dengan ilmu pengajian Quran, maratib at-tilawah, peringkat bacaan ni dia ada tiga. Pertama disebut bacaan tahqiq. Tahqiq ni bacaan yang sangat lambat. Kalau para jemaah boleh perhatikan, kalau Syekh Mahmud Khalil Husari dia ada satu mushaf murattal, dia dibaca dengan tahqiq, bacaan yang paling lambat. Lambat tu maksudnya dia punya tempo bacaan dia tu slow lah. Bacaan yang lambat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila. Itu contoh bacaan tahqiq. Kemudian yang kedua bacaan tartil, disebut juga tartil. Tartil ni kadang-kadang dia boleh gabung sekali dengan tahqiq, tartil. Kemudian yang ketiga bacaan yang disebut bacaan tadwir. Tadwir ni biasanya bacaan yang kita baca dalam solat. Bacaan dalam solat yang dengan tempo kelajuannya sederhana. Dan akhir sekali bacaan hadar. Hadar ni bacaan isra' yang laju yang paling cepat. Biasanya kalau pelajar-pelajar di sekolah tahfiz, dia nak murajaah, nak mengulang hafalan, dia tak boleh baca dengan tartil, dia baca dengan cepat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqilan inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Itu bacaan hadar. Bacaan hadar ni untuk tujuan murajaah, mengulang bacaan. Jadi di sini kita nak lihat takrif apa itu tartil. Tartil dari segi tajwidnya. Ini dalam mu'jam, dalam kamus. Kalau ada, cari yang lain, yang dalam rattala yurattilu tartil, asalnya baca juga, tapi baca dengan tenang. Dalam tafsir disebut tartil ni makna qiraah ala tamahul. Bacaan yang ada di sini ta'rifnya. Yurattilu ayati dzikril hakim, seseorang tu membaca ayat-ayat Quran, itu disebut Quran juga dzikril hakim dengan tartilan jayyidan, dengan tartil bacaan yang baik. Maknanya yuaddi bi tilawatin, dia menunaikan bacaan dalam bentuk munaghamah wa bi sautin hasan, bacaan yang ada nagham. Nagham ni ada irama lagunya, nagham. Jadi kalau kita baca dengan mendata tanpa ada lagu, tidak mencukupi syarat tartil. Sama dia kita salat, kita tak ada baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, mendata je tak. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau style imam di Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dia ada at-tarassul. Tartil mana at-tarassul fil qaul. Iaitu cara tarikan pada sebutan itu, ditarik. Khususnya apabila kita baca pada huruf yang ada mat tabi'i ke mat far'i ke. Jadi bacaan tartil, bacaan yang ada nagham, ada lagu dalam takrif tadi, kemudian adanya bisautin hasan, disebut dengan suara yang baik. Wa ada'in mutawatir, dan ditunaikan dengan berturut-turut. Yakhtalif anit tajwid, dan ianya berlainan dengan soal tajwid. Tajwid ini soal hukum dalam bab nak mentahsinkan. Tajwid ini tahsin, nak memperelokkan lagi tempat gunnahnya, tempat izharnya, tempat ikhfa'nya, itu tajwid. Tartil ni soal macam mana kita baca tu dia ada nagham. Dia ada irama intonasi suara tinggi rendah. Supaya ada unsur yang Nabi sebut tazyin, menghiaskan bacaan Quran dengan suara baik. Kita lihat untuk tartil ni ada hadis-hadis yang mengisyaratkan maksud tartil, walaupun tak disebut secara perinci. Antara yang dinyatakan oleh Nabi SAW adalah zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Nabi kata hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ini salah satu maksud tartil dalam bacaan, hiaskan suara kamu dalam pembacaan Quran.
zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, hiaskanlah Quran, maksud hiaskanlah bacaan Quran ya, dengan suara kamu. Jadi kalau ada yang kata ustaz saya suara tak sedap baca Quran, tak apalah, kita cuba juga untuk biar jadi sedap. Macam mana nak cuba juga. Maknanya kita kena, pentingnya baca Quran ni suara kita kena clear, kena jelas. Orang Arab ni kalau ingat belajar di Madinah dulu, kawan-kawan, ada seorang kawan daripada Mesir, tubuh badan tinggi, nama Imad. Bila kita baca style Syekh Muhammad Khalil Husari, dia pun nak tiru juga. Sebab apa? Sebab dia orang Mesir. Imad Al-Misri, ada kawan tu. Oh, tapi suara dia tinggi lah sebab dia badan besar. Tak apalah. Yang pentingnya Nabi suruh kita hiaskan bacaan Quran dengan suara kita. As-sautul hasan fi tilawati kitabillah, suara yang elok dalam pembacaan kitab Allah, termasuk nikmat yang besar. Bukan semua orang memilikinya. Kalau sahabat, antara yang menonjol seperti Abdullah bin Qais ataupun Abu Musa al-Ash'ari. Nanti kita lihat hadisnya, kita habiskan dulu. Kemudian bila Nabi sebut zayyinul Quran, hiaskan Quran dengan suara kamu, iaitu akhriju aswatakum, keluarkan suara kamu dengannya, fi ahsani surah, dengan sebaik-baik cara bentuk, sama ada min tajwid wa tartil wa tahsin lis-saut inda qiraatih, sama ada dari segi tajwid. Tajwid maknanya tempat yang gunnah, ada gunnahnya, tempat yang izhar nyata, tempat yang tartil ada nagam, diperelokkan suara ketika membacanya dan dizahirkan rasa khusyuk. Rasa khusyuk. Khusyuk ni kita baca bila ada rasa khusyuk ni, rasa tenang, rasa seronok mendengarnya. Dan kadang-kadang bacaan itu boleh mendatangkan rasa al-buka, rasa mahu menangis kerana takutkan Allah. Dan lebih penting lagi, bacaan yang tartil ni yu'inu ala tadabbur. Ni penting. Dapat membantu untuk kita mentadabbur kalam Allah, Quran. Ini bagi orang yang faham bahasa Arab lah. Kerana fa inna as-sautal hasan yazidul Qur'ana husnan, kerana suara yang elok menambahkan lagi keelokan bagi Quran. Baik, kita nak lihat sahabat Nabi ni, Nabi puji dia. Siapa dia? Itu Abu Musa al-Ash'ari. Bila Nabi terdengar bacaan dia, Nabi kata laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Laqad utita, laqad utita mizmaran. Miz dengan mim zai. Suatu hari Nabi mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, dalam keadaan dia pun tak perasan. Mungkin dia tak perasan Nabi dengar daripada jauh. Min mazamir. Okey, dah cukup dah rasanya. Mizmaran min mazamir. Mazamir, mizmar ni sejenis alat macam alat muzik lah, alat tiupan. Ini hadis ni adalah kinayah kepada keelokan, kelunakan suara Abdullah bin Mas'ud ketika membaca Quran. Nabi puji seolah-olah diberi kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Abu Musa al-Ash'ari, suara yang merdu seperti merdunya suara Nabi Daud yang membaca kitab Zabur. Maka Nabi puji, dia kata, ya Abu Musa, wahai Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Sesungguhnya kamu telah diberi seperti satu mizmar, satu alat tiupan daripada alat tiupan keluarga Nabi Daud. Ini kinayah kepada keelokan bacaan Quran yang dibaca oleh sahabat Nabi, iaitu Abu Musa al-Ash'ari. Mizmar ni adalah asalnya al-alah allati yuzmaru biha. Itu satu alat yang digunakan untuk ditiup macam seruling, ataupun tak tahulah saksofon ke apa ke, yang boleh menghasilkan bunyi yang indah. Kalau saksofon memang indah. Saksofon dia ada antara alat muzik yang saksofon ataupun piano, itu antara bunyi-bunyi yang lunak, lembut. Maka Nabi buat bandingan begitu. Itu nak bandingkan dari sudut hasanis saut, eloknya suara ni, suatu tasjid. Hadza minan tasjid. Ini satu galakan daripada Nabi untuk sahabat-sahabatnya dan juga walikullil muslimin, untuk semua umat Islam, bagi usaha tahsin as-saut, untuk memperelokkan suara dengan bacaan Quran. Jadi kalau kita mampulah untuk boleh tiru mana-mana qari yang kita lihat bacaan itu dapat. Sebab yang penting dalam bacaan Quran ni, para jemaah, kita kena nombor satu sekali, apa dia? Number wahid, nombor satu,
kita kena betulkan sebutan huruf. Tajwid itu jatuh nombor 2. Sebutan huruf. Tajwid, kalau molek tajwid dengan matnya okey, tapi tiba-tiba sebutan huruf salah. Huruf kafnya tak cukup kafnya, macam bunyi kaf. Huruf kha-nya bunyi kha. Tak bunyi kha, tak bunyi huruf isti'la. Itu kena perbetulkan lagi. Biar sifat huruf tu jelas. Kadang-kadang sebahagian daripada kita lah, bukan semua, sebahagian daripada kita tak boleh sebut dengan sempurna sifat-sifat isti'la. Kadang-kadang beri salam pun, Assalamualaikum. Contoh. Assalamualaikum warahmatullah. Warah. Rah bukan rah. Dengan rah. Rah bahagian atas dia kena tafkhim. Lebih lagi huruf isti'la, huruf dad, huruf sad, huruf qaf, huruf dha. Tu kita kena sebut dengan tepat. Supaya bacaan kita tu adalah bilisanin arabiyyin, dengan bahasa Arab yang mubin. Bihaisu yang mana tengok dari segi husnul ada ni maknanya yubayyin al-huruf, huruf tu kena jelas. Sebutan huruf kena jelas. Wa yukhrijuha, dan dikeluarkan huruf min makharijiha, daripada tempat keluar huruf. Ini perkara basic, perkara asas yang paling utama bila kita baca Quran. Kita kena usaha untuk betulkan sifat huruf. Kalau tak boleh nak betul, kita kena usaha dari semasa ke semasa lah. Sehingga hatta yabdu al-Quran wadihan bayinan, sehingga jelaslah Quran itu, nyatalah ia dengan sebutan yang jelas lagi sangat terang kearabannya. Sebab apa? Sebab Quran ni bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Quran itu kami turunkan dalam bahasa Arab. Wa yakunu bihusni an-naghamah. Nagam ni dia punya, apa kita nak kata? Dia punya nagam ni bentuk lagu tu. Nagam kalau apa dia? Dengung, cuba perhati. Biasanya tempat gunnah tu lah. Tempat yang biasa dibuat lagu, sebab gunnah ni suara yang keluar daripada hidung. Kita dengar kalau bacaan Imam Madinah, ada tak cuba klik tepi tu Al-Anfasi, bacaan bukan Anfasi, Ali Huzaifi. Cuba Ustaz Rashidan klik pada bahagian recitation Huzaifi ada. Kalau dia baca ya Ayyuhal-Rahim. Okey, cuba ulang. Ya Ayyuhal Muzammil. Itu Huzaifi. Saya suka sebab mudah untuk tiru lagu dia tu mudah. Cuba kita perhatikan cara dia buat naram pada lagu, pada mim bersabdu tu. Ayyuhal Muzammil. Itu cara dia baca. Dia pilih. Illa qalila. Kalau ayat yang ketiga, dulu. Kita perhatikan tempat dia ada gunnah, dia ada naram, cara naram dia. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Itu style cara bacaan dia. Tapi yang pentingnya pada nun bersabdu atau tempat yang ada sifat gunnah, dia ada naram dia. Itu cara naram dia lah. Jadi masing-masing qari dia ada uslub ataupun gaya bacaan yang tersendiri. Itu yang dikatakan bihusnin naram dalam huraian hadis Abu Musa al-Ash'ari tu. Baik, kemudian kita lihat ada satu hadis yang lain yang Nabi nak bagi tasjid juga, galakan untuk kita cuba memperelokkan suara ketika baca Quran. Nabi kata laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang jayyid daripada siapa ya? Daripada Abu Lubabah Bashar ibn al-Munzir. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan di kalangan kita orang yang tidak melagukan Quran. Taghan ni bukan lagu macam lagu nyanyian. Mana tak memberikan
irama keindahan dalam bacaan Quran supaya dapat melengkapkan maksud tartil, bacaan dengan tartil tadi. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Jadi itu sahaja matan dia. Hadis ni daripada Abu Lubabah Bashar ibn al-Munzir. Ini daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa maksud tahun ni? Kita lihat kalau ada syarahnya sedikit. Unzur, kita lihat syarah hadis. Dalam hadis ini Nabi SAW menggalakkan untuk at-taghanni bil Quran, untuk melagukan Quran. Lagu Quran ni lagu yang disebut dengan dia panggil apa dia? Dia panggil dia kalau tarannum, tempat kita bacaan berlagu dia panggil tarannum. Tarannum ni ada dua, tarannum yang murattal dan tarannum yang mujawwad. Yang contoh bacaan Syekh Ali Huzaifi tadi, itu dipanggil tarannum dalam bentuk murattal, bacaan tartil. Yang kalau mungkin qari-qari yang baca dengan berlagu Mas Syekh Abdul Basit, Siddiq Manshawi dan lain-lain, itu yang baca berlagu itu tarannum mujawwad. Kalau yang mujawwad lain pula. Itu dia punya tone suara lebih tinggi. Ini tarannum secara mujawwad. Itu contoh. Ditulis tu Abdul Basit mujawwad. Orang Arab dia sebut mujawwad. Mugawwad ni bacaan tarannum yang berlagu secara tempo yang lambat. Adapun bacaan tempo yang biasa itu yang murattal. Kalau Syekh Inna laka fin nahari sabhan tawila. Syekh Abdul Basit dia ada mushaf murattal tadi yang baca dengan biasa-biasa, dan dia juga ada mushaf mujawwad, bacaan berlagu. Orang yang sama tapi yang paling menakjubkan Syekh Mahmud Khalil Husari dia ada tak kurang daripada 5 mushaf 30 juzuk mushaf murattal dengan tarikah Syatibiyah, mushaf murattal dengan tarikah Jazari, mushaf mujawwad bacaan berlagu 30 juzuk, mushaf muallim bacaan untuk mengajar. Jadi banyak. Termasuklah mushaf yang dibaca dalam bentuk riwayat Warash An-Nafi pun ada juga. Cuma kita yang tak sempat nak ikut, kecuali orang yang betul-betul tamakum bidang Quran, insya-Allah kita ambil perhatian dengan perkara ni. Jadi kedua-dua tu dituntut, sama ada baca dengan naram ataupun berelokkan suara, kilahuma amrun matlub. Semua tu adalah kedua-dua keadaan tu dituntut. Ataupun diminta untuk kita baca begitu. Husnus sawt, maksud elok suara yang dituntut ialah ma kana ala tariqit tahzin wa takhfif wa tashwiq, dalam bentuk ataupun dengan cara menimbulkan rasa sedih, rasa takut, rasa tashwiq ni rasa rindu. Kalau ayat tu cerita tentang syurga, rindu tentang nak masuk syurga cepat-cepat sedangkan kita masih hidup, yang mana dengan bacaan gitu yuhaqqiq, dapat mencapai maksud yang dikehendaki, itu menimbulkan rasa khasyah, takut, khusyuk hati kita, dan tafahum, dapat memahami. Inilah yang terhasil bila kita tadabbur, kita faham apa yang dibaca dengan cara ini. Dan walaisa, bukanlah dengan bacaan yang disebut al-alhan, lagu-lagu yang saja-saja dibuat mutribah, mulhiyah, ni lagu-lagu yang tidak membawa kepada khusyuk. Berlagu tapi masih dalam lingkungan syarat-syarat tadilah, dengan bacaan yang menimbulkan khusyuk, itu tartil. Jadi kita kena berusaha untuk at-taghanni bil Quran berdasarkan hadis inilah, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Berdasarkan hadis ini kita kena usahakan untuk baca Quran dengan dengan bacaan yang baik, yang semampu kita boleh bacalah. Kemudian kita lihat lagi sedikit tentang kelebihan baca Quran. Rasanya kita boleh berhenti setakat tu sebab kita dah 7.30. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari daripada Nawas bin Sam'an. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala suruh kita baca Quran dengan tartil. Bacalah Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kerana ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada ashabi, tuannya, ashabihi, tuannya.
Bukan pembacanya. Tuan ni maknanya orang yang melazimkan diri dengan membaca Al-Quran. Akidah dah cukup dah rasanya. Tu dah. Iqra'ul Quran pun dah ada dah. Syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Nabi kata, fa'innahu, maka sesungguhnya Quran itu, ayat Quran yang kita dah baca tu akan akan datang di hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat terhadap ashabihi. Nabi tak kata li qari'ihi, li qurra'ihi, tapi li ashabihi. Mana ashabul Quran? Orang yang melazimkan baca Quran. Baca sedikit pun tak apa, tapi kalau boleh baca setiap hari lah. Setengah muka surat ke, satu muka surat ke. Kalau kita mampu baca lebih lagi baik. Kalau kita boleh buat jadual lah, contohnya hari ni kita boleh habiskan berapa, satu juzuk ke, itu banyaklah satu juzuk. Paling kurang pun kita kata setengah juzuk lah, ataupun kurang sedikit. Bacalah Quran kerana ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Antaranya Nabi suruh kita baca dua surah yang disebut Az-Zahrawaini, surah yang sangat indah, iaitu surah Baqarah dan surah Ali Imran. Ini di antara surah yang terawal dari segi turutan susunan, surah Al-Fatihah, lepas tu Baqarah, Ali Imran. Kerana kedua-dua surah ini fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah, dia akan datang di hari kiamat seakan-akan ianya menjadi ghamamatani, dua naungan awan, ataupun ka'annahuma ghayayatani, satu seperti sekelompok awan juga ada naungan yang besar, ataupun kedua-duanya seperti firqani, dua kumpulan burung yang sedang terbang mengembangkan sayapnya. Firqani min tar sawaf. Jadi surah Baqarah dan surah Al-Imran yang kita baca, dia akan datang di hari kiamat sama ada dalam bentuk naungan awan ataupun dua kawanan burung yang terbang, yang mana kedua-duanya tu hajani akan berhujah menolong orang yang membacanya. Maka antaranya yang secara khusus Nabi suruh kita baca surah Baqarah dalam riwayat ini kerana mengambilnya mendapatkan berkat, meninggalkan bacaannya membawa kepada hasrah penyesalan dan tidaklah mampu untuk diganggu oleh al-batalah. Batalah mana tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir. Kata Muawiyah bila sampai hadis ni, dia kata maksud batalah ialah as-saharah. Maknanya salah satu cara untuk kita menangkis kejahatan tukang sihir ialah dengan mengamalkan bacaan surah Al-Baqarah. Baik, kita lihat sedikit syarahnya kalau ada di bawah. Baik, bacaan Quran memanglah padanya ada al-khair, kebaikan dan berkat bagi sesiapa membacanya. Sebab Quran ni adalah dianggap hablullah al-mausul, tali Allah yang terhubung. Terhubung maknanya antara kita dengan Allah hubungannya melalui Quran. Sebab dalam salat pun kita baca Quran. Paling kurang pun kita baca surah Fatihah. Dan Quran ni menjadi an-najat, penyelamat di hari kiamat. Menjadi al-hasanah, pelindung, perisai daripada tipu daya tukang sihir di dunia. Kalau ada tukang-tukang sihir yang jahat nak ganggu kita, dengan ada surah Baqarah yang kita baca menjadi pelindung. Khususnya surah Baqarah dan Ali Imran. Baik. Perkara berikutnya adalah hadis ini Nabi SAW menyebut Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Dengan maksud irtanibu qira'ah, rebutlah peluang untuk membacanya. Irtanim ataupun sentiasalah membacanya. Kerana Al-Quran akan datang di hari kiamat, iaitu yatamassal, dia mari dalam bentuk, dia punya yatamassal, rupa bentuk suatu surah, satu rupa yang dapat dilihat. Bukan Quran, naskah Quran tak. Al-Quran yang kita baca, dia punya pahala tu dia akan mari dalam bentuk satu gambaran, rupa yang menjelma, yang elok rupanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menjadikan segala amalan-amalan hamba tu datang dalam bentuk surah wa waznan, dalam bentuk rupa yang kita nampak, dan ada timbangan, maknanya boleh ditimbang amalan itu di neraca timbangan amalan. Adapun maksud syafi'an, memberi syafaat, syafi'an li ashabih, iaitu memberi syafaat kepada pembacanya, tapi dengan syarat, ni yang penting. Ashab, maksud ashab bukan setakat baca sekali dua, iaitu allazina yaqra'unahu mutadabbirina lah, amilina bima fihi. Orang-orang yang membaca Quran dalam keadaan dia mentadabbur Al-Quran. Penting, mutadabbirina, baca sikit pun tak apa, tapi penting kita tadabbur, kita faham, kita boleh hayati dan renungi apa konten, kandungan dalam ayat tu. Mutadabbirina lah, tadabbur ayat tu, amilin, beramal dengan apa yang ada dalamnya. Itu yang mustahak apabila kita baca Quran,
kita baca. Yalah, kalau kita yang tak ada asas bahasa Arab, yang tak faham, saya rasa seeloknya kita sediakan satu naskah Quran terjemahan. Sekurang-kurangnya kita baca, kita boleh faham sedikit sebanyak. Kalau yang ada asas bahasa Arab itu lebih baiklah. Dan jangan lupalah kalau kita ada peluang untuk ikut kuliah tafsir Quran, program tadabbur Quran, itu lebih memberikan nilai tambah untuk kita lebih memahami dan menghayati pengertian dan maksud ayat Quran yang kita baca. InsyaAllah kita sambung lain kali untuk ayat berikutnya sebab masa pun dah cukup, 7.35 dah. Baik, saya buka untuk persoalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, siapa dulu ni? Siapa dulu tu? Okey, saya dulu Terima kasih. Okey, Cikgu Amran. Gini Ustaz, saya ada dua soalan. Soalan pertama berkenaan dengan ganjaran dalam syurga lah. Bilik yang dibina tu nampak daripada luar ke dalam dan dalam keluar. Okay, kalau ikut dari yang disebut tadi, yang Ustaz Rashid yang tadi, at'amal ta'am, orang yang memberi makan, wa alanal kalam, wa taba'as siyam, wa salla wa nasuniyam. Jadi soalan saya Ustaz, adakah untuk kita dapat ganjaran bilik yang disediakan Allah tu, kena ada pak-pak kau ataupun salah satu? Itu pertama Ustaz. Ya, kena ada pak-pak. Kena ada pak-pak, betul, lengkap. Okey, terima kasih. Yang kedua Ustaz, yang kedua, sebelum ni saya rasa mungkin ramai yang terima macam video orang yang melagukan lagu Quran tapi dia kecek mendengar. Kecek mendengar kot? Contoh dia kata percakapan biasa. Contoh yang saya terima sebelum ni pasal rokok dan juga apa khabar guru yang sunyi. Jadi dia sebut tu dalam beberapa patah tu dengan meniru bacaan Quran. Maksudnya dia dalam bentuk tarannum. Ya. Apa hukum dia Ustaz? Nampak macam nyanyi gitulah. Ya betul. Okay, saya pun faham dia. Itu bergantung kepada niat lah. Niat. Kita pun faham bacaan tarannum tu sepatutnya untuk Quran. Sepatutnya untuk Quran. Sebab kita pun tahu sekarang urufnya kaedah tarannum tu memang untuk Quran. Tapi tiba-tiba dia guna untuk yang lain, itu bergantung pada niat lah. Kalau niat dia nak persendakan tu tak boleh lah. Itu satu kesalahan yang besar lah. Saya pun ada terima juga satu klip video tu. Macam mana dia kata, tak boleh nak kata gapo. Tu dia betul tarannum. Ada. Semua pakat dia berlaku. Ada tarannum dia. Kita dengar nak gelak juga. Tapi itu bergantung pada niat dia lah. Niat dia. Jadi sebaiknya saya rasa video ni tak payah dibuat lah semolanya. Sebab dia akan menimbulkan banyak tanggapan yang negatif. Betul lah orang kata lagu macam ni lagu untuk Quran. Tiba-tiba digunakan untuk menyatakan rasa sedih sebab tak bebas ya. PKP ni tak bebas nak keluar, tak boleh terkurung, tak boleh kajak gapo. Itu bergantung pada niat lah, pada niat orang yang melakukannya. Dan lebih baik dia tidak melakukannya, itu lebih baik. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, Tok Ngulu. Lepas Tok Ngulu ni nanti lepas Tok Ngulu ni Puan Nur Aisyahnya kena ikut turn lah. Nanti berubuk. Ya, silakan Tok Ngulu. Ada dua perkara lah. Ya. Pertama, ada satu saya ingat satu tahun tu Ustaz masa mengajar hadir di masjid pada Bangor dulu. Wuduk tu. Ya. Ada satu, cuma kali salah betul balik lah. Mana masuk air tu, kumur dengan hidung tu sekali Ustaz. Maknanya masuk sekali lah. Masuk sekali lah. Maknanya kumur dengan masuk air dari mulut dengan hidung tu sekali. Yang keduanya, sapu kepala tu penuh betul lah. Cuma sekali dengan telinga. Ada betul lah Ustaz? Betul, sekali dengan telinga. Terlupa nak beritahu. Sekali dengan telinga. Sekali dengan telinga. Sebab itu yang lebih rajah. Baik, yang pertama dululah. Untuk madmadah dan istinsyak, berkoma-koma dan masukkan air dalam hidung. Sebenarnya berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Zaid tadi, ianya berasingan sebab dia sebut dengan wa'ataf, madmadah wastansara salasan. Tapi ala kulli hal, sama ada kita lakukan dengan air yang sama berlainan, itu atas kemudahan bagi kita lah. Sebab
ada riwayat lain sebut untuk istisar masukkan air dalam hidung dimasukkan dengan tangan kiri, dengan berkomor-komor betul guna tangan kanan. Jadi rasa lebih baiklah bila kita ambil riwayat lain yang mengatakan kita masukkan air dalam hidung dengan tangan kiri, maka lebih baik kita asingkan antara berkomor-komor atau air yang lain untuk masukkan air dalam hidung tu yang lain. Alasannya kenapa Nabi suruh kita masukkan air dalam hidung tadi, sebab Nabi kata fa inna syaitan bata fi khaysyumihi. Syaitan itu bermalam, waktu malam dia tidur bersama dengan kita dalam rongga hidung kita. Tu kadang-kadang malam kita bangun rasa sumbat hidung, rasa menyawa sebelah hidung, itulah. Mungkin saintifiknya tak nampak lah secara saintifik, tapi dalam hadis ada Nabi sebut syaitan bata bermalam pada rongga hidung, maka dia suruh kita cuci hidung. Kemudian tadi kuliah apa tadi Tok Nguli yang kedua tadi? Yang kedua tadi bab wuduk tadi, mana-mana basuh kepala sekali dengan telinga. Dengan telinga. Ada hadis dalam Sunan Tirmizi, al-uzunani minar ra'si. Ada hadis dalam Sunan Tirmizi menyebut al-uzunani minar ra'si. Kedua-dua telinga termasuk sebahagian daripada kepala. Al-uzunani minar ra'si. Walaupun ada pendapat mengatakan tak termasuk telinga, sebab telinga ni kalau tak sapu pun dianggap sunat. Tapi ada hadis yang menyebut bahawasanya telinga al-uzunani itu sebahagian daripada kepala. Bila kita sapu ke semua kepala, maka sebaiknya kita sapu juga telinga, itu yang terbaik. Bahkan ada ulama yang istidlal daripada ayat dalam surah Taha. Kita tengok hadis dulu. Al-uzunani minar ra'si. Kedua-dua telinga tu sematuk bahagian kepala. Hadis ni riwayat At-Tirmizi ke tak salah. Tak tahulah kalau ada riwayat lain. Kedua-dua telinga termasuk sebahagian kepala. Bila kita sapu semua kepala, maka sebaiknya kita sapu juga telinga. Itu yang terbaiklah untuk lebih sempurna dan lengkap lagi wuduk kita tu lah. Kita tengok syarah hadis tu sikit untuk jelas kedudukan berwuduk. Hadis riwayat Imam Tirmizi, tengok atasnya matan dia. Nabi berwuduk, dia membasuh mukanya 3 kali, tangannya 3 kali, menyapu kepalanya, dan dia berkata wal al-uzunani minar ra'si. Kedua-dua telinga termasuk bahagian kepala. Jadi bila telinga termasuk bahagian kepala, sebaiknya kita sapu jugalah. Telinga tu sapu juga. Baik. Ada juga baik. Ai ta'khudh hukm ar-ra'si, mengambil hukum kepala juga pada sapu. Innaha tumsahu tab'an lir-ra'si bil ma'. Maka bila kita sapu telinga kerana tab'an, ikut sekali dengan sapu kepala, menggunakan air, kita sapu menggunakan air basahan yang ada pada tapak telinga yang digunakan untuk yumsahu bihi ar-ra's, untuk disapu padanya kepala. Jadi ruang bahagian kepala kita, rambut kita dan juga telinga tu, dia laisata, kedua-duanya bukanlah minal wajhi, bahagian muka yang perlu dibasuh, cuma hanya disapu bukan dibasuh. Jadi bahagian kepala dan telinga sapu. Ada ulama yang istidlal telinga termasuk kepala berdasarkan kepada ayat dalam surah Taha, kisah Nabi Musa tarik telinga saudara dia Nabi Harun. Bila Nabi Musa pulang daripada munajat, dia tengok Bani Israel dah disesatkan oleh As-Samiri. Nabi Musa nak marah sangat, dia tarik telinga telinga Harun. Lalu Harun kata, la ta'khuz bi lihyati wala bi ra'si. Muka surat berapa muka surat 318 ayat 90 ayat 94. 318 ayat 94 ni untuk jawapan lengkap bagi soalan Tok Ngulu tadi. Bagi kita lihat ayat ni, qala ya ibna umma la ta'khuz bi lihyati wala bi ra'si. Nabi Harun kata, wahai anak ibuku, wahai anak mak, gitu orang Kelantan kata, wahai anak mak, bukan adik-beradik dia juga Nabi Musa tu. Janganlah engkau meragut janggutku dan jangan engkau menarik ra'si, kepalaku. Ada pendapat kata tarik rambut, ada pendapat kata Nabi Musa tarik janggut dan telinga Nabi Harun. Ada pendapat kata tarik telinga. Jadi atas ayat inilah ada ulama mengatakan telinga termasuk kepala, sebab biraqsi.
Sebab dia tarik ialah tarik jangguk dan tarik telinga. Baik, itu yang dapat saya respon untuk apa dia soalan Tok Ngulu tadi. Silakan Puan Nur Aisyah kata dia. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Okay. Saya sebenarnya tertarik dengan yang Ustaz kata tentang kita baca surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran tadi untuk kita dapat syafaat di hari akhirat. Tapi yang pentingnya okey. Macam mana pun maksudnya kena tadabbur betul-betul lah Ustaz dua surah tu. Dan satu lagi, adakah cukup kita baca je, sebab saya pernah talaki dengan seorang syekhul. Dia memang suruh hafal dua surah ni. Jadi saya nak tanya Ustaz, untuk mendapat yang ni ke memang semestinya kena hafal ke dua surah ni? Ataupun cukup dengan kita baca tu? Sebab memang dia suruh. Okey. Okey, itu saja ya. Ya. Ya, dia sebenarnya lafaz hadis tu hanya sebut Iqra'u Az-Zahrawaini, bacalah dua surah yang indah itu Baqarah. Nabi tak suruh hafal pun. Cuma hafal tu lebih memberikan nilai tambah. Sebab bila kita hafal, insya-Allah untuk yang berikutnya bila kita nak baca lagi, bacaan kita akan jadi lebih lancar lagi lah. Tapi kalau kita jarang baca dan kita tak ingat, mungkin sukar untuk kita baca dengan lancar. Sebab bila kita dah hafal, insya-Allah bacaan kita tu akan lebih lancar sebab kita dah ingat. Hafal tapi kita dah ingat. Tapi taklah syaratkan hafal. Sebab lafaz hadis tu hanya sebut bacalah. Mana kita melazimkan pembacaan dua surah ni bila kita ada masa dah ada kelapangan. Tapi surah ni memang panjang lah. Surah Baqarah 286, 286 ayat. Surah Ali Imran 200 ayat. Campur dua tu 486 ayat. Kalau nak habis surah Baqarah sampai surah Ali Imran berapa juzuk? 4 juzuk setengah lebih. Hampir 5 juz. Nak habis dua surah tu hampir 5 juz. Sebab bila masuk surah An-Nisa, surah berikutnya, An-Nisa tu dah hampir juzuk yang kelima. Maknanya untuk baca dua surah tu kita kena baca hampir 4 juzuk lah. Jadi panjang jugalah. Jadi kepanjang tu bergantung kepada kemampuan kita lah. Kita nak baca dua surah tu dalam masa beberapa hari tu terpulang kepada kita. Tapi kalau kita boleh jadikan ia sebagai satu kelaziman kita baca, maka itu sesuatu yang lebih baik bagi kita. Wallahualam. Ada soalan lain? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya ada terbaca lah untuk syafaat Al-Quran ni. Apa yang saya faham daripada saya baca tu, seolah-olah dia beritahu untuk dapat syafaat Al-Quran ini hanya bacaan sebelum azan subuh. Kita baca waktu pagi saja. Bagaimana dengan bacaan-bacaan Al-Quran pada waktu-waktu yang lain? Sekadar untuk dapat pahala sahaja atau macam mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Tak semestinya. Jawapan semestinya. Okey, jawapan saya tak semestinya baca sebelum subuh. Kita baca bila-bila masa sebab Nabi meletakkan syarat untuk kita mendapat syafaat daripada Quran ialah li ashabih. Ashab bukan merujuk kepada baca waktu subuh. Orang yang sentiasa melazimkan pembacaan, sama ada baca tak kira lah waktu subuh atau waktu lain. Dia cuma dikaitkan dengan waktu subuh sebab dia ada kaitan dengan salat subuh. Kalau kita cari dalam website mana-mana, saya tak ada yang ditulis tentang fadilah. Cuba Ustaz Rusdan tulis, saya rasa ada ni. Fadilah qiraatul Quran qabla as-subh. Fadilah, kelebihan baca Quran sebelum subuh. Sebenarnya kelebihan ni bukan merujuk kepada syafaat, tak. Dia kelebihan tu merujuk kepada waktu tu adalah waktu yang mustajab doa. Kita dah bincang semalam waktu yang kita disunatkan untuk membanyakkan istighfar. Fadilah qiraatul Quran qabla as-subh. Sebelum subuh. Qabla fajar boleh juga ada fadl. Fadl atau dah ada bawah tu. Fadl, kelebihan baca Quran sebelum fajar. Ada satu artikel yang saya tak ingat, mungkin daripada Mesir kot, tentang kelebihan baca Quran sebelum subuh, untuk kita kaitkan dengan soalan Puan Zahrah tadi. Macam mana kelebihan yang dimaksudkan? Adakah kelebihan tu dengan maksud kita hanya dapat syafaat jika kita baca Quran sebelum subuh? Tak semestinya. Kita lihat di sini apa dia beritahu di sini dalam tulisan ini.
Kelebihan baca Quran sebelum subuh itu sepatutnya kita merebut peluang yang sangat berharga ini, iaitu baca Quran sebelum subuh secara khusus di samping kelebihan baca Quran ba'da selepas subuh, sama ada sebelum subuh ataupun setelah subuh. Dari sudut thawabuh pahalanya yang besar. Yang mana membaca Quran adalah suatu ibadat yang sangat azam, sangat besar dan sangat disukai ketaatan itu di sisi Allah, dan telah datang beberapa perintah dalam banyak nas-nas Quran dan sunnah Nabi yang mulia. Waktu fajar yu'addu dikira di antara waktu yang turun padanya an-nafahat war-rahmat wal-ataya ar-rabbaniyah, peluang-peluang, rahmat-rahmat, pemberian-pemberian Tuhan. Waktu yang dianggap, waktu yang kita kata Allah Ta'ala sangat meluaskan rahmatnya. Maka seterusnya ya tada'ah, berganda-ganda pahala bacaan Quran sebelum subuh atas munasabah waktu tu. Bukan soal baca Quran sebelum subuh makna itu sahaja peluang untuk kita dapat syafaat, tak. Digalakkan bacaan Quran sebelum subuh sebab itulah waktu yang disebut turunnya an-nafahat war-rahmat wal-ataya ar-rabbaniyah. Maka dengan sebab itu Nabi SAW menggalakkan kita untuk ikhtinam, merebut perbendaharaan akhirat yang sangat banyak di waktu subuh, yang mana membaca Quran sebelum subuh termasuk min ahabbil a'mal wa a'zamiha indallah, antara amalan yang Allah Ta'ala sukai yang besar ganjarannya di sisi Allah. Tak ada disebut dalam bawah tu, tengok sikit lagi. Kelebihan baca Quran sebelum subuh dikaitkan dengan hadis yang kita dah bincang semalam, hadis tentang kelebihan 1/3 akhir malam. Iaitu antaranya menyebut innallaha yumhil, Allah Ta'ala memberi tangguh untuk diberikan kelebihan untuk kita beristighfar, kita berdoa sehingga berakhirnya 1/3 malam, di mana disebut dalam hadis tu nazala, ia turun ke langit dunia lalu dia berkata, adakah sesiapa yang beristighfar, adakah sesiapa yang bertaubat, adakah sesiapa yang meminta, adakah sesiapa yang berdoa, dan perkara ini berterusan hatta yang fajira al-fajr, hingga munculnya fajar. Jadi kelebihan baca Quran bukan soal baca Quran sebelum subuh dapat syafaat, tak. Itu umum, syafaat baca mana-mana boleh. Tapi kelebihannya dari sudut itulah waktu yang sangat special, sangat istimewa. Kerana Allah Ta'ala banyak memberi offer kepada kita. Sesiapa yang beristighfar, aku ampunkan. Sesiapa bertaubat, aku ampunkan dosanya. Sesiapa meminta, aku penuhi permintaannya. Jadi tak semestinya sebelum subuh, ya. Puan Zahrah dan para jemaah, kita baca mana-mana waktu pun, yang pentingnya kita melazimkan bacaan Quran, insya-Allah kita akan dapat syafaat daripadanya. Assalamualaikum. Ya, salam. Silakan. Ustaz, saya nak tanya tentang hadis yang Ustaz sebut tadi, at'am ta'am tu. Apa yang dimaksudkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Adakah kita ni nak bagi orang makan tu orang-orang yang bertakwa sahaja? Terima kasih Ustaz. Ya, ada hadis yang menyebut, kita boleh cari baik. Hadis tu berbunyi la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. La tusahib, bersahabat. Ada pun ada jemaah yang tanya, dia kata kalau macam ni macam mana dengan ada kawan-kawan kita yang bukan Islam, dia tempat kerja, sahabat dengan kawan ni lain. Kalau sahabat ni dia lebih rapat lagi lah. La tusahib illa mu'minan. Illa mu'minan, tertinggal waw lepas mim tu. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka, janganlah yang memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Ada dua perkara yang Nabi tekankan di sini. Bersahabat hanya dengan orang mukmin, yang bukan mukmin tu bukan sahabat, itu dia anggap kawan biasa. Dan kalau boleh janganlah yang makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Betul, kalau kita buat jamuan makanan, apabila dalam agama diberikan penekanan untuk kita beri kepada fakir miskin, keutamaannya kepada orang yang bertakwa. Baik, kita lihat sedikit syarah hadis ni. Wala ya'kul ta'amaka illa taqin. Maksud taqin ini al-mutawarri', orang yang bersifat wara'. Janganlah engkau biarkan seseorang untuk menyentuh makananmu dan masuk ke rumahmu kecuali orang yang bertakwa. Dia lebih kepada makan, kita ajak dia makan ke rumah ni, datang makan ke rumah kita. Seperti kita buat kenduri dan sebagainya. Kalau kita nak beri makanan secara umum itu tak ada masalah. Bahkan kalau pada binatang pun boleh, kerana ada hadis sebut seorang lelaki diampunkan dosanya kerana beri minum kepada anjing.
Dia itu tak ada sifat takwa pun. Tapi maksud beri makan di sini, kita panggil orang tu jadi tetamu kita dan dia makan makanan di rumah kita. Sebab fa inna taqiyya yataqawwa, orang yang bertakwa mereka makan sebab yataqawwa, mereka dapat kuatkan badan mereka dengan makanan tadi bagi melakukan ketaatan kepada Allah. Itu dia illah alasan kenapa Nabi kata yang makan itu mestilah yang bertakwa, supaya makanan yang kita berikan menjadi sebab untuk dia semakin mentaati Allah. Dan apabila dia masuk ke rumah kamu, orang bertakwa ni dia akan jaga pandangan mata, lam yatatalla ila auratika, dia tak akan melihat kepada aurat kamu. Itu maksudnya dia menjaga adab lah. Adab bila datang ke rumah orang, dia tak boleh duduk depan pintu, dia kena duduk jauh supaya tidak terlihat aurat orang dalam rumah. Idza ra'a syai'an, apabila dia melihat sesuatu yang sepatutnya tertutup, yang sepatutnya dia tak lihat. Tetapi orang yang tidak bertakwa, kalau orang yang datang ke rumah kita untuk makan makanan kita tu orang yang fasik, maka yang berlaku mereka itu adalah aks, sebaliknya. Mereka makan mungkin tak jaga adabnya, mungkin makan nanti tak menjadi sebab untuk mereka taat kepada Allah, dan mungkin mereka tak menjaga pandangan mata dan melihat aurat ahli keluarga dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi jelas adalah hadis. Ya, salam. Jelas adalah hadis ini larangan daripada ittikhadil ashab minal al-fasaqah. Jangan kita mengambil sahabat-sahabat di kalangan orang-orang yang fasik. Mungkin sekali-sekali kita nak ajak dia datang ke rumah makan makanan kita, tapi kalau dia orang fasik dah bercanggah dengan arahan Nabi dalam hadis ni. Ya, silakan Cik Baki. Berkenaan dengan hafaz Al-Quran. Ya. Dulu maknanya jika seorang itu pernah dulu menghafaz Al-Quran, waktu dia dalam pelajaran, dalam muqarrah dia pernah menghafaz surah sekian-sekian lah, seperti surah Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Tapi saya pernah dengar penceramah kata apabila kita dah hafal Al-Quran, maka dalam satu masa kita akan lupa. Bukan lupa terus lah. Maknanya kita ingat tak ingat. Dia mengatakan itu adalah satu dosa bagi kita apabila kita lupa Al-Quran. Macam mana tu pandangan Ustaz? Ya, comel soalan itu, bagus. Lupa Quran ni ada dua. Lupa sama ada secara amdan, sengaja. Maksud sengaja ialah kita lama dah tak baca Quran. Kita dulu pernah hafal beberapa ayat, beberapa surah, kemudian kita tinggalkan. Itu tak boleh. Itu salah. Yang kedua, lupa kerana atas kelemahan kita sebagai manusia. Ada hadis yang Nabi sebut, hadisnya berbunyi uridat alayya zunubu ummati. Hadis ini tak silap diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Uridat alayya zunubu ummati. Dibentangkan kepada aku akan dosa-dosa hamba-Ku. Dosa-dosa umatku, maaf. Nabi kata dibentangkan kepada aku, diperlihatkan ataupun ditunjukkan akan dosa-dosa yang dilakukan oleh umatku. Uridat alayya zunubu ummati. Zunub dengan ba, bukan lam. Zunubu ummati. Okey, rasa dah cukup. Situ boleh search. Kalau tak sengaja tak apa, tu tidak maafkan. Hadis ni berbunyi uridat alayya zunubu ummati, dibentangkan kepada aku dosa-dosa umatku, maka falam ara dzamban a'zam, aku tidak melihat satu dosa yang lebih besar daripada satu surah daripada Quran, di mana surah ni telah diberikan kepada seorang lelaki. Maknanya lelaki tu dah baca, dia dah hafal dah, tiba-tiba summa nasiha, kemudian dia melupakannya. Ini yang tak boleh, sengaja. Kalau orang tu lupa dalam keadaan dia dah sentiasa ulang baca, itu dimaafkan. Macam pelajar-pelajar sekolah tahfiz, saya sentiasa ingatkan, kata awak ni bila dah hafal 30 juzuk, pastikan sentiasa diulang bacaan. Kita kena duduk, orang Kelantan kata kena duduk tumah dengan Quran sama. Kita baca Quran, kita atas kereta pun kita dengar Quran. Mana kita melazimkan diri dengan Quran supaya kita sentiasa ingat. Tapi kalau kita cuai, Quran pun kita tak dengar, baca pun tidak, lama-lama kita lupa, yang ni salah. Sebab kita melupakan Quran dengan sengaja, betul salah. Kalau ada mana-mana ustaz, mana penceramah sebut, salah. Betul salah, tapi dengan sengaja. Kalau lupa tu tak sengaja, maksudnya dia sentiasa ulang, tapi terlupa juga. Ada pelajar-pelajar dia bimbang, dia kata, Ustaz, saya dah hafal 30 juzuk, tapi ada beberapa juzuk 20, 21 ni saya tak apa ingat.
tapi sentiasa ulang, itu tak apa dimaafkan atas kelemahan. Sebab kadang-kadang kita betul-betul ingat juzuk pertama kedua, tapi yang tengah yang akhir tu kita tak berapa ingat. Sebenarnya bagi orang yang hafal Quran, kita nak betul-betul mahir dan cekap dengan hafalan, dia mengambil masa untuk betul-betul masak matang hafalan tu. Selepas kita dah habis hafal, mungkin paling kurang pun 5 tahun. Betul-betul jadi hafiz yang profesional, yang kita boleh ingat sungguh-sungguh. Hingga tak tukar ayat tu, juzuk ke berapa, muka surat sebelah mana. Lebih hebat lagi kalau boleh ingat siapa nombor ayat, muka surat ayat tu lagi hebat. Payahlah tu. Baik. Dalam hadis ini Nabi sebut, dosa tu dianggap dosa yang besar kalau diberi kepadanya ayat ataupun surah dan Quran, tiba-tiba thumma nasiha, nasi dia lupa. Lupa ni merujuk kepada sengaja. Cuma hadis ni kalau kita nak berhujah secara jazam tak boleh, sebab hadis sebenarnya dhaif dari segi sanadnya hadis ni tidak kuat. Tapi sebagai sudah cukup menjadi satu peringatan, walaupun sanadnya tidak kuat, menjadi peringatan untuk kita supaya kita boleh sentiasa istiqamah dengan mengulang mana-mana surah dan ayat yang telah kita hafal sebelum ni. Kalau kita tak hafal keseluruhan, mungkin ada setengah kita, ustaz saya masa sekolah dulu dah hafal surah Yasin, surah Al-Mulk. Tak apa, kita ulang balik supaya kita boleh sentiasa ingat. Kalau terlupa juga itu dimaafkan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak tanya, saya ni Maimunah Puan Maimunah. Dari mana ni? Daripada Kota Baru. Kota Baru juga. Okey. Saya nak tanya ni pasal wuduk muslimat. Pernah terdengar wuduk muslimat ni bahagian muka tu dia kena ada sideburn ke apa tu, kena keluarkan sideburn, dia kena rambut ataupun apa bahagian tepi telinga tu. Macam mana tu Ustaz? Dia punya ruang lingkup muka kita, dia sama je, lelaki perempuan sama juga. Daripada atas pada jabhah, pada dahi, bahagian tepat umum rambut tu dah masuk bahagian kepala, bukan muka. Muka ni daripada dahi atas, kemudian bahagian az-zaknu, bahagian dagu. Kemudian bahagian telinga, hujung tepat anak telinga sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, telinga tu sebahagian daripada kepala dah, bukan muka dah. Jadi itu sempadan dia. Kalau kata sideburn tu mungkin kalau termasuk selepas anak telinga, masuk dekat bahagian pipi kita, itu termasuk bahagian muka lah. Ya. Jadi maksudnya Ustaz, tak payah kenalah rambut, sebab ada setengah kan orang zaman dulu kan dia keluar dia sikit situ, orang tua-tua saya tengok. Lepas tu saya dengar kalau tak kena bahagian tu, maksudnya wuduk kita tu tak sempurna. Baik. Dia kena tengok rambut tu bahagian mana. Rambut yang tumbuh tu biasanya kalau orang perempuan tak ada pula rambut yang bahagian muka, dia tak ada, dipanggil sya'rul wajhi, rambut bahagian muka. Yang sideburn orang lelaki tu biasa ada sideburn. Kalau rambut bahagian perempuan ni bahagian atas kepala je. Dia kena tengok bahagian rambut tu. Kalau dia termasuk bahagian selepas anak telinga tu, termasuk sebahagian daripada bahagian muka lah, bahagian yang perlu dibasuh. Baik, masa kita pun dah lebih dah 8-3 minit dah. Terima kasih kepada semua. Ya, Cikgu Sufian. Alhamdulillah. Soalan akhir dah ni, lepak dah. Ni Ustaz Taranum. Taranum ni murattal, taranum mujawwad dah. Ya. Di dalam mujawwad ni ada bayatinya, ada sabarnya, ada harkah dan sebagainya nah. Ya. Untuk murattal ni ada juga ke bayati, sabar, jarakah? Yang soalan pertama. Soalan yang kedua Ustaz, bila satu orang yang mujawwad, dia biasanya mahirlah murattal. Tapi orang yang murattal ni, adakah dia boleh menguasai juga mujawwad? Wallahu a'lam Ustaz. Ya, salam. Dia dalam bacaan murattal pun ada juga kaedah lagu tadi. Cuma tidak semualah, tidak semua. Kalau kita dengar dalam bacaan Syekh cuba cari dalam YouTube, bacaan Sa'ad Al-Ghamidi dipanggil maqam as-saba. Ada dibaca dengan maqam saba, ada dengan maqam ras. Jadi tapi lainlah. Kalau Syekh Syekh Muhammad Ayub, cuba cari Syekh Muhammad Ayub, dia baca dengan bacaan murattal tapi dia lagu Hijaz. Hijaz secara murattal, bukan Hijaz secara tanannum. Jadi ada jugalah bacaan murattal pun ada juga lagu Hijaz, pakam Hijaz, pakam
ras, makan sabah. Jadi bila kita Syekh Muhammad Ayyub ni mendengar makam bukan sabah dengan makam dia sahur dengan makam makan nahwan pun ada. Ini surah Al-Hujurat, makan nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Itu contoh makam nahwan. Itu cukup makam nahwan untuk bacaan murattal Syekh Muhammad Ayyub. Jadi masing-masing dia ada cara dia. Kalau dengar Syekh Muhammad Ayyub untuk bacaan Hijazi, dia ada Hijaz. Dia ada satu naskah 30 juzuk, dia baca dengan, dia masyhur Syekh Muhammad Ayyub dengan makam Hijazi. Makam Hijaz secara bacaan murattal. Makam Sikah Hijazi Syekh Muhammad Ayyub. Tapi ini bacaan murattal lah, bukan bacaan tarannum. Jadi bacaan Hijaz murattal ni sangat-sangat menarik. Dia ada ilama yang tu. Sesiapa yang biasa ikut kuliah tafsir Dr. Abdul Basit, kadang-kadang dia baca lagu Hijaz juga, tarannum dia. Oh, ni lagu Hijaz. Dia bukan semua orang boleh buat, payah juga. Saya kadang nak tiru pun payah juga. Maka Hijaz murattal ni payah. Memang dia orang tertentu yang boleh tiru. Dia atas tone suara juga. Tapi kalau hak mudah, kalau bacaan lagu Sabah oleh Mahmud Khalil Husari murattal itu lebih mendayu-dayu. Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iya sabra. Dia punya ada lagu dengan cara murattalnya. Baik, kita berhenti setakat itulah, masa kita pun dah lewat ni. Terima kasih kepada semua atas soalan-soalan yang dikemukakan. Semoga Allah Taala memberi lebih rasa kecintaan kita untuk bersama dengan Quran. InsyaAllah kita sambung ayat yang berikutnya dengan ayat yang seterusnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.